Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu hari ini untuk soalan yang ke-13, percubaan Pahang tahun 2022. Dan kalau kamu tengok daripada bentuk soalan, kita dah tahu bahawa ini adalah tingkatan 5, bab yang kelima di bawah tajuk kekongruenan pembesaran dan gabungan transformasi. Alright, so kita tengok apakah kehendak soalan. Okay, yang pertama, kebiasaannya cikgu akan mencari ataupun kita label lah terlebih dahulu mana satu objek, mana satu image. Itu kebiasaan ataupun lazim yang cikgu buat lah. Okay, so diberi kepada kamu, kalau ikutkan kita highlight sebentar. So diberi kepada kamu JKLM ialah image. Alright, dan juga bagi ABCD. So bila yang pertama disebut image, so yang kedua tidak disebut, itu pastinya itu ialah objek. So JKLM ialah image. So kita label. Okay, sebentar. Okay, so JKLM kamu ialah image. Manakala ABCD kamu pastinya yang hadir selepas itu kita kenal sebagai objek lah. Okay. Alright, so di bawah gabungan transformasi X dan Y ataupun transformasi X, Y lah, ada dua huruf dekat situ. So pastinya apabila ada dua huruf, ianya melibatkan gabungan transformasi, dan apabila gabungan transformasi huruf yang paling belakang, okay, so huruf yang paling belakang dia akan menjadi gerak kerja nombor 1. Manakala huruf yang kedua ataupun huruf yang depan ni kita panggil sebagai gerak kerja yang kedua lah. So apabila kamu tengok XY, so yang pertama akan berlaku seharusnya Y terlebih dahulu, kemudian yang kedua barulah dia akan berlaku X. So itu dah memang syarat untuk gabungan transformasi. Okey, so kalau kamu tengok daripada objek ini, kita berfikiran secara logik. So apabila kamu tengok objek, sebelum dia terhasil kepada image akhir, pastinya dia akan berlaku pergerakan kepada image sementara. So cikgu biasanya mengenali ini sebagai image sementara. Alright, so daripada objek, sebelum dia nak menjadi image akhir, pastinya dia akan melalui image sementara terlebih dahulu, barulah daripada image sementara dia menjadi image akhir. Okey, so objek ke image sementara, itulah pergerakan Y. So kalau kamu tengok daripada objek nak ke image sementara, kalau dah biasa buat soalan, pastinya kita tahu bahawa ini adalah pantulan. Okay, so macam mana cikgu boleh kata pantulan? Sebentar. Okay, so cikgu lukis terlebih dahulu paksi pantulan. Mungkin lebih mudah kamu nak tengok. Okay, so paksi pantulan. Alright. So kalau kamu tengok dekat sini, ianya adalah paksi pantulan. So pada nilai Y sama dengan 4 lah kalau ikutkan. So macam mana cikgu tahu dia adalah pantulan? Kamu boleh tengok sebenarnya daripada bucu A. Mungkin cikgu besarkan sikit. Okay, so daripada bucu A nak ke bucu E adalah bucu yang sama sebenarnya. So B ini adalah bucu yang sama dengan F. So C ini adalah bucu yang sama dengan G. Manakala D ini adalah bucu yang sama dengan H. Ataupun kamu boleh tengoklah daripada bentuk gambar itu sendiri. So apabila kamu nampak A itu dipantulkan menjadi E, so pastinya Y kamu ini adalah pantulan. Okey. So apabila pantulan, dia akan ada dua kata kunci ataupun dua perkara sahaja. So pantulan kita akan tulis sebagai pantulan. Okey. Dan yang seterusnya, bila ada pantulan, kita akan ada pada paksi lah. Okey, pada paksi ataupun pada garis, dua-dua diterima. So kalau ikutkan cikgu nak guna pada paksi, so pada paksi Y sama dengan 4 sepatutnya. Okey, so itu adalah jawapan kamu yang pertama untuk Y, iaitu pantulan pada paksi Y sama dengan 4. So macam mana cikgu tahu 4? Tengoklah, C ni satu kotak dah sampai ke cermin, kemudian dia pantul satu kotak. So begitu juga dengan D, so D ni dia pantul 2 kotak, ataupun dia bergerak 2 kotak menghala ke cermin, kemudian dia akan memantul 2 kotak. Dan seterusnya A dan juga B samalah. Okay, bolehlah kamu nampak dia berada di garisan Y sama dengan 4. Okay, so X. So selesai dengan pantulan.
daripada image sementara nak menjadi image akhir. So yang ini sebenarnya image akhir lah. Okay. So nak menjadi image akhir, ianya memang kamu boleh nampak nak kata putaran. Kalau kamu kata ianya adalah putaran, seharusnya putaran itu, saiz itu tidak berubah. So daripada image sementara nak menjadi image akhir, kalau kamu nak kata ianya adalah putaran, logik ianya adalah putaran, tetapi kebiasaannya bila melibatkan putaran, saiz itu tidak berubah. So ini pastinya tak lain tak bukan ianya adalah pembesaran. Kenapa cikgu begitu yakin ianya adalah pembesaran? Sebab saiznya berubah. So bila saiz berubah, tak lain tak bukan ianya adalah pembesaran. Bukan dibesarkan, sebaliknya pembesaran. Cuma apabila ada pembesaran, ianya akan diikuti dengan faktor skala. Pembesaran dengan faktor skala. Okay. Cikgu short form. So kamu tulislah dengan perkataan penuh. So dengan faktor skala. Jangan salah eja. Bukan faktor skalar. Okay. Tak perlu ada R di belakang. Okay, jangan tulis R di belakang. So seharusnya faktor skala. So apabila faktor skala, kalau ikutkan rumus dia ialah image per dengan objek. So untuk faktor skala dia ada rumus iaitu image per dengan objek. So kalau ikutkan image kamu ni kita kenali sebagai image akhir lah. So objek ini adalah image sementara. So senang kamu tengok kamu punya image sementara GH dekat sini ada 1 unit. Kemudian dia adalah benda yang sama dengan KJ. Ada 2 unit. Okey. So kamu boleh nampak ada 1 unit dengan 2 unit. Mana satu image, mana satu objek. Cikgu dah cakap tadi, objek ini adalah image sementara. Manakala I ataupun image ini adalah image akhir. So bermaksud dekat sini kamu ada nilai 2/1 lah. Okey, yang membawa nilai 2 lah. Cuma gambar kamu ni kalau kamu tengok baik-baik, dia adalah gambar songsang. Okey, so dia adalah gambar songsang. So apabila songsang, okey, so boleh nampak F ini menjadi bucu M, kemudian E ini menjadi bucu L. So daripada G menjadi J, so H menjadi K. So dia adalah gambar songsang. So apabila songsang, faktor skalanya adalah negatif. So pembesaran dengan faktor skala negatif 2. Okey, pada pusat. Alright, so pastinya ada pusat pembesaran lah. So untuk pusat pembesaran, kita akan menyambungkan titik. So kita akan keluarkan pembaris, kita pilih warna biru. So kita akan sambungkan titik-titik yang sepadan. Okey, kalau nak senang, cikgu dah kata dah tadi, kalau ikutkan H ini adalah sama dengan K. So kita akan sambungkanlah antara H dan juga K. So sebentar. Ambil masa sedikit, lukisan seharusnya tepat. Okey, kalau tak tepat, bermaksud nanti kamu akan dapat jawapan yang salah. Okey, so kita assume itu adalah garisan yang tepat. Okey, kita dah tarik satu koordinat ataupun gabungan antara K dan juga H. So satu lagi mungkin kamu nak ambil J dengan G. Boleh, tak ada masalah. Dia memanglah 2 titik yang sepadan. Cuma dia satu yang dah dibesarkan, satu lagi yang belum dibesarkan. So kita akan buat garisan seperti ini. Okey. Dan kalau kamu nampak, dia bertindih. Okey, cikgu besarkan. So, dia bertindih dekat sini. Okey. So, seharusnya titik pertindihan ini adalah pusat pembesaran yang mana ianya ialah membawa koordinat 3, 3. So, koordinat kamu di bawah ini adalah 3 untuk X. Kemudian di sini adalah 3 untuk Y. Okey. So, G dengan J, K dengan H. So titik yang bertindih, itulah pusat pembesaran. So kalau ikutkan, kita akan tulislah jawapan kamu biar habislah kalau ikutkan. Okey. So biar habis. So pada pusat 3, 3. Selesai. So kita dah ada kalau ikutkan 5 markah sebenarnya. Okey. So macam mana cikgu boleh tahu ianya adalah 5 markah? So pantulan 1 markah, paksi Y sama dengan 4, 1 markah, pembesaran 1 markah, faktor skala negatif 2, 1 markah, dan pusat 3, 3. So jawapan kamu ada 5 dekat situ. So pastinya membawa 5 markah. Okey, selesai. So untuk A, kita beralih kepada B. So diberi bahawa JKLM. So pastinya soalan B ini tak lari ataupun tak lain tak bukan dia melibatkan rumus. Okey, rumus iaitu luas image
Okey, cikgu buat B kat sini lah ya. So, rumus kamu adalah luas imej sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. So, memang untuk B ataupun kalau ada A ni A1 Roman, A2 Roman, so B ni pasti tak lain, tak bukan, ataupun soalan yang terakhir ni berkenaan dengan luas. Okey. Ataupun berkenaan dengan rumus lah. Kita nak cari luas kawasan Bloric ataupun benda-benda yang macam tu lah. So, dia beri bahawa JKLM mewakili. Okey, so kamu nak tengok JKLM ini sebenarnya apa? So, JKLM ini ialah imej. Okey, so JKLM ini ialah imej. Kamu nak tulis dahulu pun boleh. Mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 129.6. Okey, so hitung luas kawasan yang diwakili oleh ABCD. So, ABCD kamu ni adalah objek sebenarnya. Dan seterusnya cari beza antara luas imej dan objek tersebut. Okey, so kalau kamu tengok imej kamu dengan gambar ni langsung tak bertindih. Imej akhir tak bertindih dengan imej sementara dan juga tak bertindih lah. Senang cerita, tiga-tiga gambar ini tidak bertindih. So, apabila tidak bertindih, biasanya tak adalah soalan melibatkan kawasan Bloric. So, itu kebiasaan bentuk soalan lah. So, sekarang dia dah bagi kepada kamu 129.6 ini adalah luas imej. So, kita tulis je lah 129.6 ini adalah luas imej. So, K kamu, K ini adalah faktor skala. So, faktor skala kamu tadi ialah negatif 2. So, hati-hati, bukan 2. So, 2 ini adalah penentu nilai. Cuma nilai kamu yang sebenar bukanlah yang itu sebenarnya. So, jangan tersalah mengambil nilai. Seharusnya nilai K kamu adalah negatif 2. Tapi bila kita kuasa 2 kan, dia sama je nilai dia. Tapi kita tahulah di mana K yang sebenar. So, darab dengan luas objek. So, objek kamu ni kita tak tahu. So, kita tulislah sebagai X lah. Alright, so kita buat macam tu. Okey, so kita akan buatlah pengiraan 129.6 sama dengan negatif 2 kuasa 2, 4. So, 4X. Okey, so kalau ikutkan kamu alih ke sebelah. So, kita kalau alih ke sebelah, dia akan jadi macam ni lah. Okey, bahagi dengan 4. Kemudian dapat nilai X. Seharusnya nilai X kamu adalah bernilai 32.4. So, itu adalah kawasan yang diwakili oleh ABCD. So, dia nak benda ni dahulu. Okey, dan seterusnya dia suruh cari beza antara luas imej dan juga luas objek. So, kita akan teruskan dengan sedikit lagi pengiraan 129.6 iaitu luas imej tolak dengan luas objek 32.4. So, kamu akan dapat satu nilai yang baru iaitu 97.2. So, sebenarnya mudah je untuk soalan nombor B ni. So, 3 markah. So, pastinya cikgu yakin dalam ni ada 1 markah. Kemudian jawapan akhir ni 1 markah. Dan jawapan akhir di sini adalah 1 markah. So, ada 3 markah dekat situ. So, untuk soalan nombor 13, percubaan Pahang ini telah pun selesai. So, kalau kamu boleh faham, jangan lupa untuk ajar rakan-rakan yang lain supaya ilmu kamu terus berkembang. Jangan lupa tekan button like, meninggalkan sebarang komen dan juga menekan button subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel cikgu ini. Sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.